Assalamualaikum, salam sejahtera. Pantau Kerajaan baru berikan tumpuan kepada pembentangan bajet 2000 atau Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum itu, antara perkembangan yang kita nak kongsikan di waktu ini termasuklah Kementerian Komunikasi dan Digital yang memberikan hint atau petunjuk akan menerima peruntukan khusus dalam Belanjawan 2023 bagi memperkukuhkan keselamatan siber dan data peribadi dalam negara. Tanpa memperincikan dengan jelas, Menterinya Fahmi Fadzil berkata perkara itu diharap diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sesi pembentangan belanjawan yang dijadual esok. InsyaAllah kita harap akan dapat diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun esok adalah penekanan pihak kerajaan tentang aspek keselamatan cyber, di mana saya lihat ada keperluan bagi agensi-agensi kerajaan, malah juga kerajaan-kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah daripada mungkin apa yang ada dari segi belanjawan tahunan, terutama aspek IT bagi tujuan keselamatan data. Dan di sini saya lihat perlu ada satu penyelarasan dari segi undang-undang. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh PN Pasir Putih yang mahu tahu apakah tindakan baru yang sedang dan akan dilakukan oleh kementerian bagi meningkatkan tahap keselamatan siber. Mengulas lanjut, Fahmi PH Lembah Pantai berkata aspek penting yang turut diberi tumpuan ialah melibatkan dasar kriptografi bagi memastikan ketirisan data dan penggodaman dapat dielakkan. Selain itu, kerajaan sedang meneliti untuk mewujudkan Suruhanjaya Keselamatan Siber bagi menangani segera isu kerentanan keselamatan siber. Jelas beliau, Suruhanjaya tersebut misalnya merangkumi Agensi Keselamatan Siber Negara NACSA dan Cyber Security Malaysia serta badan-badan lain. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan Belanjawan 2023 yang disemak semula di Dewan Rakyat pada 24 Februari. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM akan membuka kertas siasatan berhubung ketirisan dan pembaziran dana awam dalam laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2 jika terdapat kesalahan jenayah di bawah bidang kuasa agensi penguatkuasaan itu. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya setakat ini masih lagi meneliti berhubung beberapa perkara dalam kes-kes tertentu melalui laporan berkenaan. Ya, kita telah meneliti beberapa isu, jadi cuma saya tak nak sebut kes mana. Namun demikian saya beri jaminan sekiranya bahagian siasatan kami telah meneliti mendapati ada isu yang perlu kita buka kertas siasatan, kita akan buka. Saya akan maklumkan kemudian. Dan laporan Ketua Audit Negara ini memang menjadi perhatian kita setiap kali diumumkan. Perlu diingat bahawa tugas kita adalah untuk melihat kepada kriminaliti sesuatu perkara itu. Jadi walaupun laporan Ketua Audit Negara itu menyebut tentang isu-isu tidak kepatuhan, tetapi kita melihat kepada isu jenayahnya kiranya berlaku dan juga di bawah bidang kuasa kami, kita akan menjalankan siasatan. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan tata kelola dan tadbir urus yang bagaimana ia boleh diterjemahkan dalam pembentangan Belanjawan 2023 oleh Perdana Menteri, ketika ini kupasannya bersama-sama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik. Terima kasih Prof bersama kami di waktu ini. Dan persoalan pertama kita nak bangkitkan ialah berkenaan dengan antara lain laporan Ketua Audit Negara dan juga bagaimanakah Belanjawan kali ini boleh memperkukuhkan bukan sahaja institusi penguatkuasaan undang-undang tetapi juga untuk memastikan bahawa tadbir urus kewangan akan lebih baik untuk tahun akan datang ini. Silakan Prof. Ya, bagi saya komitmen kerajaan pada hari ini ialah untuk memastikan tadbir urus baik dalam kerajaan, dan sudah tentulah antara perkara yang sangat penting ialah berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan. Dan kita tahu apabila pembentangan laporan audit dibentangkan baru-baru ini, kita dapati banyak unsur-unsur pembaziran, banyak unsur-unsur ketirisan itu berlaku, dan ini juga dikaitkan dengan sikap penjawat-penjawat awam itu sendiri. Jadi tidak heranlah apabila kita dapati Ketua Pengarah SPRM sendiri yang telah berjanji untuk membuka siasatan terhadap mana-mana isu yang dikaitkan dengan ketirisan, pembaziran dan juga salah laku penjawat-penjawat awam, terutama bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam menyebabkan kerugian wang kerajaan berjuta ringgit. Jadi bagi saya ini merupakan satu intipati bagaimana keuangan negara terutama dalam pembentangan bajet nanti akan memberikan fokus, terutama memastikan bahawa apa juga wang kerajaan yang akan disalurkan
elemen-elemen urus takbir baik itu akan diutamakan. Dan saya melihat bahawa apa yang berlaku sebelum ini ialah kadang-kala elemen urus takbir itu tidak begitu diteliti sehingga menyebabkan banyak pembaziran, ketirisan yang berlaku terhadap perbelanjaan terutama wang-wang yang telah diagihkan untuk projek-projek kerajaan. Jadi sudah tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan penekanan bahawa selain daripada memberikan peruntukan kepada agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian, sudah tentulah elemen yang akan ditekankan oleh beliau ialah berkaitan dengan bagaimana pemberian tersebut, bagaimana alokasi tersebut nanti akan diberikan penekanan terhadap cara-cara nak melaksanakan supaya wang negara itu dapat diuruskan dengan sebaik yang mungkin. Jadi elemen urus takbir itu pasti akan diberikan penekanan dan juga pemantauan akan pasti juga diberikan penekanan supaya akhirnya mana-mana projek yang akan dilaksanakan itu, yang pertama ia menepati objektif yang ingin dilaksanakan, yang kedua segala perbelanjaan itu mestilah perbelanjaan yang telah diberikan tanggungjawab dan juga dilaksanakan mengikut tata kelola seperti mana yang didasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang ada pada hari ini. Jadi ini penting bagi mengelakkan salah laku yang pertama, yang kedua bagi mengelakkan pembaziran dan yang ketiga bagi mengelakkan ketirisan. Jika ini semua dapat dipastikan maka sudah tentulah hasrat kerajaan supaya mana-mana perbelanjaan kerajaan itu dapat dibelanjakan dengan sebaik yang mungkin dan dengan berhemah dan dengan yang lebih utama memaksimalkan perbelanjaan yang diberikan itu. Maksudnya pelaksanaannya bagaimana ya Prof? Adakah maksudnya dengan memperbanyakkan program kebajikan rakyat dan mengecilkan peruntukan untuk setiap program tersebut supaya mudah untuk diteliti ataupun meningkatkan peruntukan untuk agensi penguasaan ataupun mengurangkan peruntukan supaya masih setiap kementerian dan agensi lebih berjimat cermat dalam pengurusan kewangan? Tiga senario ini yang mana yang paling dekat yang boleh dilaksanakan ya Prof? Yang pertama sudah tentulah amalan berjimat cermat itu akan pasti menjadi antara perkara yang akan diutamakan. Yang kedua, pasti akan ada agensi penguatkuasaan terutama dalam memastikan bahawa apa juga perbelanjaan negara itu disalurkan dan dibelanjakan mengikut tata kelola yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang ketiga, segala proses dan prosedur berkaitan dengan perbelanjaan wang kerajaan mesti berdasarkan kepada peraturan yang sedia ada. Sebab itu kita dapati bahawa Yang Amat Perdana Menteri menekankan berkaitan dengan tender secara terbuka. Ini terutama penting bagi memastikan supaya apa juga pelaksanaan program ataupun projek-projek yang berisiko tinggi, projek yang menelan belanja yang besar dilakukan menurut tata kelola yang telah dipersetujui oleh mana-mana agensi-agensi penguatkuasa sebelum ini. Jadi kita tidak mahu ada elemen-elemen salah laku terutama yang mengakibatkan kerugian kerajaan berjuta ringgit. Jadi saya kira yang pertama sudah pastilah amalan berjimat cermat itu pasti akan diberikan penekanan seperti yang saya sebut. Yang kedua, amalan dan segala pelaksanaan pemberian projek-projek itu akan dilakukan mengikut apa yang telah dipersetujui sebelum ini terutama berkaitan dengan tender terbuka. Dan yang ketiga pastilah agensi-agensi pelaksana. Mereka ini akan diberikan tugas dan tanggungjawab untuk memantau segala projek-projek yang telah dipersetujui untuk dilaksanakan mengikut jadual seperti mana yang telah ditetapkan berdasarkan kepada spesifikasi yang telah dipersetujui oleh kerajaan sebelum ini. Jadi bagi saya ini pasti akan diberikan penekanan. Ya, Prof, sebelum kita berehat sedikit ya berkenaan dengan bagaimana untuk menafsir dan mencerminkan kenyataan Prof tadi dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan nanti dalam konteks Malaysia Madani. Adakah maksudnya nanti dalam untuk memastikan adanya reformasi urus takbir yang berjaya akan ada kementerian yang akan dapat lebih banyak peruntukan berbanding dengan sejarah sebelum ini? Kalau sebelum ini pasti Kementerian Kesihatan dan Pendidikan lebih tinggi, tapi kali ini adakah ada sebarang jangkaan bahawa senarai itu akan berubah, ada lebih banyak kementerian lain yang akan dapat lebih banyak peruntukan daripada yang pernah mereka dapati sebelum ini? Ya, saya jangkakan begitu kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa pembangunan fizikal bukan lagi menjadi antara penekanan kepada kerajaan pada ketika ini.
yang akan diutamakan ialah perkhidmatan kepada rakyat. Jadi sudah tentulah agensi-agensi yang berkait dengan memberikan perkhidmatan kepada rakyat, memastikan pembangunan ekonomi terutama di luar bandar itu dapat dipacu dengan lebih cepat dan juga memastikan kebajikan masyarakat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sering menyebut mengenai memastikan kalau kita melihat dalam konteks masyarakat madani, kita melihat bahawa inklusiviti itu merupakan satu aspek yang sangat penting. Jadi dalam konteks ini pastilah segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan terutama bagi memastikan masyarakat luar bandar, bagi memastikan masyarakat orang asli, memastikan masyarakat kurang upaya, terutama ibu tunggal. Jadi ini masyarakat yang sebelum ini dipinggirkan ataupun tidak mendapat bantuan yang sewajarnya. Jadi sudah tentulah ini antara kementerian-kementerian yang bertanggungjawab memastikan bahawa isu-isu berkaitan kebajikan terhadap kumpulan-kumpulan ini akan diberi keutamaan. Dan sudah pastilah perbelanjaan pembangunan akan dikurangkan kerana kita tahu bahawa apabila kerajaan pada hari ini menekankan bahawa pembelanjaan fizikal ataupun pembangunan fizikal itu akan dikurangkan, maka sudah tentulah wang yang sebelum ini dibelanjakan untuk tujuan pembangunan akan diagihkan untuk memberi tumpuan kepada perbelanjaan berkaitan dengan memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Jadi saya kira kementerian-kementerian yang menekankan berkaitan perkhidmatan ini pasti akan mendapat sejumlah peruntukan yang lebih besar. Ya, kita akan kembali selepas ini untuk mengupas lebih lanjut berkenaan dengan perihal tersebut belanjawan 2023 yang mana bukan sahaja menumpukan kepada pembangunan negara secara makro tetapi juga membicarakan tentang poket rakyat, dan kupasan itu akan kita teruskan bersama dengan Prof Matada selepas ini. Apapun kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali dalam pantau Kerajaan Baharu untuk kita meninjau kepada pembentangan belanjawan 2023 esok, dan antara lain usahawan kecil berharap kerajaan dapat memberi fokus kepada usaha membendung kenaikan harga barangan keperluan seperti minyak, tepung dan telur. Mereka juga mengharapkan ada berita gembira seperti subsidi bersasar di samping memudahkan pengeluaran lesen dengan harga yang lebih rendah. Beberapa peniaga tepi jalan yang ditemui di Ipoh yakin manfaat yang bakal mereka terima juga akan dinikmati dan dirasai pembeli melalui harga jualan lebih berpatutan. Ini saya berharap kerajaan dapat memfokuskan kepada peniaga supaya dapat meringankan beban-beban peniaga dengan mengawal kadar harga barang seperti minyak, tepung, supaya tidak dapat membebankan pada peniaga untuk menjual barang tu lebih mahal pada pembeli. Harapan saya pada kerajaan dalam bajet 2023 ni untuk memfokuskan pada subsidi bersasar untuk penjaja dan penjaga kecil kerana harga barang agak melambung, ianya agak membebankan pembeli. Okey, saya minta pada kerajaan untuk memfokuskan subsidi untuk meringankan beban pada pembeli. Pada pihak yang berkenaan, harap untuk lesen-lesen peniaga ni kalau boleh dikurangkanlah, ya, dan juga dipermudahkanlah untuk pengeluaran lesen-lesen kepada peniaga-peniaga kami, pada kami yang berniaga di tepi jalan ini. Dan untuk harga minyak tu kalau boleh dikurangkan, ia juga akan akan mengurangkan beban kepada rakyat, dan kami juga boleh menurunkan harga jualan kepada pembeli. Harapan kami dalam bajet 2023 ni kerajaan dapat mengawal harga supaya kami peniaga ni senang untuk menjual harga barang dengan harga yang lebih selesa lah pada pembeli dan kami sebagai penjual. Harapan kami supaya kerajaan dapat fokus pada harga barang supaya dapat kawal lah, jangan naik terlalu tinggi.
Mengangkat suara rakyat Malaysia dan ketika ini untuk analisis lebih lanjut bagaimanakah ia boleh dicerminkan dalam Belanjawan 2023 bersama-sama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik. Dan Prof, untuk meneruskan perbincangan kita di waktu ini, rakyat mahukan supaya kos sara hidup itu dapat dikawal, tapi untuk melaksanakan sebuah program di peringkat kerajaan menerusi Belanjawan 2023, cabarannya ialah ketirisan. Belanja tak ada masalah, tapi tiris itu masalahnya. Jadi bagaimana ya Prof, dalam Belanjawan 2023 ini ada program baharu yang boleh memenuhi aspirasi rakyat dalam masa yang sama, boleh menjamin pembendaharaan negara tidak tiris? Okey, memang kita lihat isu kebanyakannya apabila pengagihan wang kerajaan ini ialah berlakunya ketirisan dan pembaziran. Dan ini bukan satu fenomena yang baru. Kita dapati setiap tahun itulah isu yang seringkali membelenggu kerajaan apabila pembaziran dan ketirisan itu berlaku sehingga mencecah berbilion ringgit. Jadi sudah tentulah ini adalah antara perkara penting yang pasti menjadi antara fokus utama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sudah tentulah program-program yang akan dilaksanakan nanti akan mengambil kira bagaimana nak memastikan supaya ketirisan ataupun pembaziran itu dapat dielakkan. Dan ini antaranya sudah pastilah agensi-agensi pemantau akan dipermantapkan kerana kita lihat sebagai contoh subsidi. Bagaimana isu subsidi seringkali disalahgunakan, isu subsidi minyak misalnya. Walaupun kita dapati kita adakan kumpulan subsidi secara bersasar, namun masih ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan daripada pemberian subsidi minyak sebegini. Termasuklah juga subsidi baja, subsidi untuk para nelayan, para petani dan sebagainya. Jadi ini pasti antara perkara yang akan diberikan perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana ketirisan yang berlaku melalui pemberian subsidi ini dianggarkan berbilion ringgit. Jadi jika sekiranya ada mekanisme yang lebih tersusun, terutama bagi memastikan bahawa walaupun subsidi itu lebih berarah, tetapi pelaksanaan subsidi itu perlu melihat dan mengambil kira bagaimana nak mengelakkan pembaziran ataupun ketirisan daripada berlaku. Jadi ini pasti akan diberikan perhatian oleh agensi-agensi penguatkuasa nanti. Yang kedua, kita juga lihat kadang-kala isu berkaitan dengan pemberian subsidi ataupun apa juga pelaksanaan kerajaan terutama nak mengurangkan kos harga barang juga perlu diberi perhatian yang serius kerana kadang-kala kita dapati penguatkuasaan terhadap harga barang-barang yang ada di pasaran itu kadang-kala tidak begitu menyeluruh. Mungkin ada di satu-satu tempat tetapi kita lihat kadang-kala penguatkuasaan itu menyebabkan masih ada di kalangan peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan. Dan kenapa mereka mengambil kesempatan? Kerana penguatkuasaan itu tidak begitu menyeluruh. Jadi bagi saya aspek penguatkuasaan ini juga pasti akan ditekankan terutama bagi memantapkan penguatkuasaan dan pastilah beliau akan memberikan penekanan mungkin akan ada pertambahan bajet misalnya kepada agensi-agensi penguatkuasaan supaya segala perancangan kerajaan itu nanti akan dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya kerana kita tahu walaupun dasar ataupun apa juga program yang ingin dilaksanakan itu memang nampak begitu cantik namun jika sekiranya pelaksanaan itu masih ada kekurangan maka hasrat kerajaan itu tidak akan dapat dicapai seperti mana yang saya katakan tadi. Jadi ini adalah masalah yang seringkali berlaku di dalam kerajaan. Prof, kalau boleh saya tanyakan lanjut berkenaan dengan subsidi yang Prof bangkitkan sebentar tadi. Sebenarnya kalau kita memahami subsidi secara keseluruhan bukan sahaja kepada individu ataupun golongan B40 tapi juga kepada industri seperti contohnya sektor pelancongan antara yang mendapat subsidi dengan jumlah yang lumayan. Adakah maksud Prof dengan mengurus ataupun melihat semula kaedah pemberian subsidi itu ialah mengurangkan subsidi kepada industri dan menaikkan subsidi untuk golongan B40? Begitu Prof? Ya, itulah yang saya maksudkan. Supaya tidak ada pihak-pihak yang suka mengambil kesempatan. Sedangkan sebenarnya yang diinginkan oleh kerajaan, subsidi itu mestilah sampai terus kepada kumpulan sasar. Dan bila ini berlaku, maka ia akan memudahkan kumpulan-kumpulan sasar itu untuk mendapat faedah secara langsung. Tetapi yang kita lihat pada sebelum-sebelum ini, faedah-faedah subsidi itu banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan syarikat-syarikat yang besar kerana mereka ini tahu bagaimana untuk memanipulasikan pemberian subsidi itu sehingga
sepatutnya faedah secara langsung yang patut diterima oleh rakyat itu tidak dapat diterima akibat daripada usaha-usaha yang dilakukan oleh peniaga-peniaga itu untuk memanipulasikan pemberian subsidi. Jadi bagi saya, langkah untuk memberikan subsidi secara terus kepada kumpulan sasar ini merupakan satu perkara yang sangat baik kerana ia akan mengurangkan apa juga pembaziran dan juga manipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama sehingga mengakibatkan apa yang dihasratkan oleh kerajaan itu tidak dapat dicapai secara langsung. Ya, dan satu lagi Prof, bila sebut tentang program baharu, jenama baharu kerajaan ialah promosi yang perlu dilaksanakan. Pastinya ramai yang bersetuju bahawa perlu ada promosi supaya maklumat itu sampai. Tapi dalam masa yang sama, dari sudut implikasi kewangannya, belanja ni itu terlalu mewah untuk program tapi belum pasti manfaat itu benar-benar boleh terjemahkan dalam membantu rakyat kita. Untuk hal itu, apakah komen Prof? Ya, memang kalau kita lihat yang penting bagi saya ialah substan. Ya, kita tidak mahu form itu terlebih. Sebagai contoh, apabila agenda untuk mempromosikan sesuatu perkara itu melibatkan belanja yang berjuta-juta ringgit, sedangkan akhirnya nanti faedah yang didapati oleh rakyat itu tidak begitu besar. Bagi saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akur dan faham mengenai isu ini. Dan sudah tentulah sebab itu kita lihat beliau sangat menekankan berkaitan dengan mengelakkan pembaziran kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sepertinya mungkin mengadakan persiapan-persiapan yang besar untuk menyambut mana-mana VIP dalam sesuatu majlis, sedangkan kos untuk membuat persiapan itu memakan jumlah perbelanjaan yang sangat besar. Kerana itulah bagi saya yang ditekankan oleh beliau ialah faedah itu mestilah terus didapati kepada kumpulan yang kita inginkan. Jadi bagi saya promosi itu boleh dilakukan bagi memastikan supaya ianya dapat memberikan maklumat kepada mana-mana pihak, tetapi yang lebih utama sudah tentulah tidak perlulah perbelanjaan yang begitu besar untuk tujuan promosi sehingga kita lupa bahawa sepatutnya pembelanjaan yang lebih besar itu perlu disalurkan terus kepada pengguna-pengguna yang sangat memerlukan apa juga bentuk bantuan. Ya, dalam 2 minit berbaki ini Prof, sebelum kita berakhir, apakah harapan Prof untuk pembentangan belanjawan 2023? Adakah lebih banyak program bersifat rakyat ataupun lebih banyak kepada penstrukturan semula perbelanjaan supaya boleh mengemaskan cara kita berbelanja khusus dalam pentadbiran kerajaan ketika ini? Ya, bagi saya dua-dua itu penting. Yang pertama sudah pastilah kerajaan akan menumpukan kepada penstrukturan agensi-agensi kerajaan, terutama memastikan bahawa ketirisan pembaziran itu dapat dielakkan dan supaya tadbir urus yang baik itu dapat ditekankan di semua peringkat seluruh agensi kerajaan. Yang kedua, program-program yang memberikan faedah secara langsung kepada masyarakat pasti akan ditingkatkan. Jadi bagi saya dua perkara ini pasti akan menjadikan tumpuan utama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan pada minggu depan. Terima kasih Prof. Dr. Ahmad Martada Mohamad, pengasis politik bersama-sama kita dalam Pantau Kerajaan Baru, dan kita minta supaya Prof terus memberikan tumpuan penuh kepada pembentangan belanjawan 2023 kerana pastinya ada banyak lagi soalan dan juga pasca bajet yang ingin kita tanyakan bagaimana ia benar-benar mencerminkan reformasi urus tadbir seperti mana yang diidamkan oleh Perdana Menteri. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, pengasis politik, berkongsi berkenaan dengan perspektif ataupun konteks baharu dalam belanjawan 2023, bukan sahaja tujuan untuk berbelanja demi kerajaan dan untuk rakyat, tetapi juga untuk memastikan bahawa urus tadbir negara berada dalam keadaan baik dan perbelanjaan pembendaharaan yang lebih kemas. Itu sahaja kupasan dan analisis di Pantau Kerajaan Baru ketika ini, memberikan tumpuan kepada belanjawan 2023. Saya Irfan Faruqi, sampai jumpa lagi.